Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Razli dan saya ingin membawa isu yang telah dibangkitkan oleh kumpulan-kumpulan yang suka memporak-porandakan negara kita dengan memainkan isu perkauman. Jadi isu yang nak dibangkitkan adalah pemberian anugerah Tan Sri kepada saudara Lim Kit Siang, iaitu pemimpin DAP yang telah pun bersara daripada politik. DAP sebagai sebuah parti politik mempunyai prinsip tidak akan menerima apa-apa anugerah Datuk Sri, Tan Sri dan sebagainya semasa mereka menjawat jawatan ataupun menjadi ahli politik aktif, tetapi tidak menghalang jika setelah bersara berbuat demikian. Jadi isu yang telah dibangkitkan, ada 3 perkara yang saya nak sebutkan di sini. Adalah yang pertama, apabila dikatakan bahawa dulu Lim Kit Siang menyebut-nyebut tentang Malaysia dan juga menyebut-nyebut tentang kedudukan raja-raja dan juga membuat beberapa kenyataan tentang orang Melayu dan sebagainya. Baiklah, itu sebahagian daripada sejarah. Jadi isu pertama yang saya nak bangkitkan, kalau kita dulu muda, ada cara kita cakap. Saya pun muda juga dulu. Kalau bandingkan tulisan saya 20 tahun yang dulu dan tulisan saya yang sekarang, memang ada perbezaan. Terutama dari sudut masa muda dulu saya agak berkeras secara terus teranglah, tetapi sekarang lebih orang putih kata mellow ataupun lebih lembut sikitlah dan sebagainya. Jadi kita tengok di sini bahawa sebagai orang muda, konsep Malaysia itu adalah bermaksud dan bersemangat Malaysia ni untuk semua. Malaysia ni bukanlah sahaja untuk orang Melayu. Jadi inilah saya rasa semangatnya. Bukan nak menidakkan kedudukan raja-raja dan sebagainya. Dan jika mesej itu rasanya agak kasar dahulu, tetapi sekarang kita pun dah agak tua. Jadi kalau dulu isu nak pakai songkok pun jadi isu dengan DAP. Tapi sekarang dah pakai songkok. Kalau dulu nak bersekongkol ataupun nak dengan kumpulan-kumpulan orang Melayu mungkin agak susah, tetapi sekarang dah jadi kerajaan 2 kali bukan sekali. Bekerjasama dengan Parti Amanah, bekerjasama dengan Parti PAS dahulu dalam barisan alternatif. Jadi kita berubah. Dan ini adalah satu petanda yang baik kalau ada parti ataupun antara kita yang selalu memikirkan kalau dulu tu mesti Melayu, mesti Islam, sekarang pun mesti Melayu, mesti Islam. Jadi bandingkanlah kepada orang yang orang kata apa berubah untuk kebaikan. Muda dulu lain hulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Bukan bermaksud kita berpatah balik kepada prinsip ataupun perjuangan, tetapi kita lebih nampak kematangan diri, kita nampak isu yang lebih luas dan terdapat isu-isu yang baru dan sebagai jiwa yang lebih matang dan agak tua, Allah kurniakan kita lebih wisdom ataupun lebih kecerdikan dan juga kesedaran yang kalau muda-muda dulu memang sukarlah kalau kita nak dapat. Itu yang pertama. Jadi adakah salah kalau kita orang kata apa grow with age dan maturity, iaitu kita menjadi lebih matang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak bangkitkan isu orang-orang yang seperti Parti Islam Se-Malaysia PAS yang saya telah sokong selama 30 tahun dahulu. Dan saya ingat lagi syarahan-syarahan Hadi Awang dan banyak pemimpin PAS yang bergelar ustaz dan sebagainya, di mana mereka menentang prinsip apa yang dikatakan asabiah, iaitu berjuang untuk kaum. Ini adalah bertentangan dengan Islam, kata orang-orang macam Hadi Awang dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat dia bekerjasama dengan UMNO. Mula-mula selindung-selindung. Lepas tu terus terang dalam Muafakat Nasional.
Jadi daripada dulu yang menentang perkauman ataupun menentang kata Melayu itu sebab Islam tu bukan ada perkauman, dia tidak mengenal kaum. Dan ini adalah satu aspek yang telah PAS juga orang kata apa berubah daripada menjadi asing dengan UMNO menjadi kahwin dengan UMNO dan lepas tu bercerai dan kahwin balik macam beberapa kali lah. Dan kita lihat di sekarang ni dia berkahwin dengan Bersatu yang cap dia pun sama lah juga dengan UMNO, bunyi-bunyi dia Melayu, 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 Melayu. Tak habis-habis dengan Melayu saja. Saya pun Melayu. Tetapi saya tidak mengatakan bahawa saya perlu apa-apa istimewa sebab saya ada kepandaian sendiri, cerdikan sendiri dan kekuatan badan sendiri untuk menjadi berjaya. Bukanlah mengatakan bahawa orang-orang miskin tidak perlu dibantu. Semua orang miskin perlu dibantu. Tak kira bangsa apa, tak kira kaum apa, semua orang. Jadi inilah ajaran Islam. Kalau ajaran Islam kata bantu orang Islam dulu, saya tak tahulah yang tu. Okey, orang yang lapar kita tak kenal. Dalam Quran kata bantulah orang-orang yang miskin dengan sedekah kita, charity. Dia tak cakap pula kaum dan dia tak cakap pula agama. Bantulah anak-anak yatim, tak cakap pula kaum dan tak cakap juga agama. Jadi itu perkara kedua yang saya nak bangkitkan bahawa parti yang menuduh sekarang kata dulu kata demikian dan sebagainya, dan ini adalah parti yang sama juga. Dulu menentang Asabiah, sekarang melaung-laung, mesti Melayu memerintah, mesti Melayu. Islam tu sokong Melayu sahaja. Macam Melayu tu sajalah yang nak masuk syurga kalau dia Islam. Kaum-kaum lain pun ada juga orang Islam dan sebagainya. Ya. Jadi aspek yang ketiga yang saya nak bangkitkan pula adalah anugerah Tan Sri ini yang diberikan hanya pada satu orang daripada DAP ini adalah anugerah daripada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong di atas sempena hari kelahiran resmi. Dan ini adalah satu anugerah daripada baginda. Jadi kalau kita nak menyoalkan Duli Yang Maha Mulia, silakanlah. Itu terpulang masing-masing. Tapi yang saya dengarnya ada parti itu melaung-laungkan kedaulatan raja, melaung-laungkan kehebatan Melayu, raja-raja Melayu dan sebagainya. Maka agak pelik jugalah kalau dipersoalkan satu anugerah tu yang diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah yang juga orang Melayu dan juga menjadi ketua Islam di dalam negara ini. Jadi dari aspek Islam, dari aspek Melayu, baginda sebenarnya memaparkan apa yang dikatakan toleransi dan aspek penerimaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dahulu. Dan kalau kita nak tahu satu cerita, maka pada satu ketika Rasulullah sedang berbincang ataupun mendengar cadangan daripada tebusan-tebusan peperangan. Zaman dahulu tuan-tuan, kalau tebusan tu kita pergi buat perbincangan lah macam mana kita nak lepaskan diri. Contohnya kita kata keluarga kita akan beri sekian banyak unta, sekian banyak kambing, sekian banyak ini, sekian banyak itu sebagai satu tebusan kepada kebebasan kita semua. Maka itu adalah sesuatu yang memang lumrah pada ketika itu. Jadi ketika seorang wanita yang mungkin mengatakan diri dia tidak ada apa-apa tebusan yang boleh diberikan, tetapi beliau telah mengatakan, dan wanita itu saya rasa dia bukannya seorang Islam, dia kata saya dulu telah menjaga tuan semasa tuan kecil sebab saya adalah anak daripada Halimah. Jadi Halimah tu kalau tuan-tuan ingat adalah wanita yang telah menjaga Rasulullah sewaktu dia kecil, daripada baby tu, daripada bayi tu sampai ke dia umur 7, 8, 9 tahun kan, barulah dilepaskan kepada mak dia
dan juga ketika itu Abdul Muttalib yang menjadi penjaga kepadanya setelah Abdullah bapa meninggal sewaktu mengandung Rasulullah. Jadi Rasulullah kata apa bukti dan wanita itu telah menunjukkan lengannya dan gigitan yang telah Rasulullah sendiri lakukan, iaitu sewaktu dia baby lah, semasa dia menjadi bayi, dan Rasulullah nampak benda tu, dia pun rasa cukup sayu hatinya sampai dia berlenang air mata, dan akhirnya baginda bukan meminta tebusan tetapi memberi ghanimah ataupun memberi harta kepada wanita itu, dan disuruhnya orang-orang sahabatnya mengikut wanita itu ke mana yang dia hendak pergi. Jadi ini menunjukkan kelapangan dada Rasulullah SAW terhadap musuh atau tahanan peperangan, dan inilah yang ditunjukkan oleh baginda kita Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah, iaitu satu jiwa yang lapang, bukan jiwa yang sempit yang daripada dulu tak berubah-ubah, duk menjerit kaum dia sahaja. Jadi orang-orang macam ni minta-minta kita jangan buat kawan lah, sebab ia akan menjadi sesuatu yang mudarat kepada kita. Semua orang perlu berubah. Berubah tidak maksudnya kita berubah 180 darjah, tetapi kita berubah dengan penerimaan yang lebih bermakna dan juga perubahan yang lebih menyesuaikan. Ya, itu barulah kita kata kematangan seseorang. Bukannya kita degil, orang Penang kata ketegak, sampai bila-bila duk cakap benda yang sama juga. Jadi itulah dia pandangan saya tentang anugerah Tan Sri kepada Lim Kit Siang yang telah berkhidmat sebagai wakil rakyat, wakil kepada rakyat selama saya rasa 50 tahun atau 40 tahun, dan beliau sendiri apabila menang 2018 tidak memegang jawatan menteri. Dan inilah menunjukkan kepimpinan yang bagi saya mempunyai nilai-nilai keislaman. Kalau kita tahu bahawa Islam tu kita tak bolehlah kita nak meminta-minta anugerah, tak bolehlah kita nak meminta-minta jawatan, tak bolehlah kita nak meminta-minta tanggungjawab untuk menjadi orang besar dan sebagainya. Sebab itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Taala. Jadi kita kena renung semua ni tuan-tuan, jangan ikut sentimen kata-kata orang yang cuba memecah belahkan kita dan cuba menggunakan sejarah dengan secara tidak baik. Jadi sejarah itu interpretasi, dan interpretasi itu perlulah sesuatu yang lebih menyeluruh dan lebih lapang. Kalau tidak, kita sentiasa di dalam pergaduhan antara satu sama lain. Jadi itu saja penerimaan ataupun penyampaian yang boleh saya buat tentang isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.